Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Terima kasih kerana hadir dalam kelas saya. Nanti ingatkan cikgu untuk bagi kehadiran lah. Okey. Okey, semoga semuanya sihat. Semua sihat Semua sihat? Sihat. Alhamdulillah sihat ada sesiapa ke ahli keluarga ke yang kena COVID ke ada dalam kelas ni? Kelas 2C dengan 2F ni ada? Tak ada. Tak ada Alhamdulillah tak ada. Semua juga SOP kan. Okey, tak tahu lagi kita akan jumpa bila. Sebab tengok kes makin hari tak menurun kan. Makin naik pula ni. Daripada 6,000 jadi 7,000 betul. Ke awak tak ambil tahu? Okey, doakan semua sihat lah. Okey, ada 32 orang setakat pagi ni. Okey, untuk makluman kita akan ada exam lepas cuti semester, betul? Betul ke tak? Betul. Okey, lepas cuti semester kita akan ada exam. Kalau tak ada kelas fizikal, kita akan ada online lah. Kalau ada ni pun sama je. Soalannya 2 topik yang masuk. Okey. Tahu tak apa topik yang masuk? Kelas? Tahu. Apa topik dia? Okey, untuk form tu kita akan masuk topik mechanical dan masalah inventif. Mechanical kita ada buat dekat, kita ada, maksudnya kita ada kelas di maktab dan juga kelas di mana? Secara fizikal betul? Secara PDPR dan juga di maktab kan? 2 topik. Okey, dan yang kedua kita akan masuk topik penyelesaian masalah secara inventif. Okey, mechanical dan juga penyelesaian masalah secara inventif. Okey, ada beberapa topik lagi yang hari ni kita akan masuk topik baru lah. Okey, awak buat dah? Kerja-kerja homework semua dah siap dah ke belum? Siapa homework tu tolong homework kalau ikut due date dia, nota teknologi pembuatan due date dia sehingga 11 bulan 7 kan. Mana saya bagi sampai hari Ahad kan. Okey, tak apa buatlah. Okey, siapa yang tak buat lagi tu tolong buatlah. Okey, untuk kelas hari ni kita akan masuk satu topik baru, iaitu tahu lah topik apa kan. Okey, kita akan masuk topik aplikasi teknologi. Nampak? Boleh nampak? Boleh. Nampak. Okey, aplikasi teknologi lah. Kita akan masuk topik aplikasi teknologi. Siapa yang tak jelas tu, tak apa, nanti saya buat rakaman, saya masuk dalam YouTube lah insyaAllah. Okey. Siapa tahu apa itu aplikasi teknologi? Apa tahu apa itu teknologi pembuatan? Apa yang terfikir di kepala awak sebelum ni? Tak tahu? Okey, tak apalah. Ada yang nak respon? Teknologi pembuatan. Tak cikgu. Okey. Teknologi pembuatan. Tengok sini jap. Okey, okey, teknologi pembuatan produk. Ialah kaedah menghasilkan produk sama ada menggunakan alatan tangan ataupun mesin. Ada 2 kaedah dia, 2 teknologi dia, iaitu secara konvensional dan juga moden. Okey, secara konvensional dan juga moden. Kita akan bilang apa itu teknologi pembuatan. Teknologi pembuatan adalah kaedah menghasilkan produk sama ada menggunakan tangan ataupun mesin.
Ada dua, iaitu kaedah konvensional dan kaedah moden. Okey, kaedah konvensional. Dia menggunakan teknologi asas untuk yang dikendalikan oleh individu menggunakan tangan. Maknanya dia adalah satu teknologi asas yang kita gunakan tangan. Konvensional ni tangan lah. Okey. Peralatan yang biasa digunakan macam tukul, pahat, gergaji dan lain-lain lah. Pahat, tukul, gergaji itu biasa digunakan lah. Screwdriver apa semua tu. Itu semua guna kaedah konvensional. Okey. Lepas tu kalau kita guna kaedah konvensional tu biasanya dia terhad dan juga jangka masa dia lama lah untuk disiapkan. Nanti kita tengok ke lain-lain lagi dia punya ni kebaikan. Okey. Okey, kaedah moden. Yang ini dia menggunakan mesin lebih cepat. Kaedah ini jimat masa, jimat kos berbanding dengan kaedah konvensional. Okey. Individu juga yang menjalankan kaedah moden ni dalam masa sama dia boleh buat kerja lain lah. Okey, multitasking lah. Okey, kalau kita guna kaedah moden. Okey, kita tengok lagi. Okey, carta alih. Macam mana kita nak buat dalam proses pembuatan. Yang penting belum boleh kita rancang dulu. Fikirlah kan, kita rancang. Kita fikir apa kita nak buat, itu adalah satu bentuk perancangan. Contoh macam awak lah, saya bagi projek untuk buat mekanikal kan, awak fikir. Awak rancang, buat ni. Oh, aku nak buat ni. Lepas tu kita buat kaji selidik. Kaji selidik tu kita tengok dengan produk yang sedia ada. Ataupun dengan lain-lain bentuk kaji selidik lah. Kita buat pertanyaan kepada kawan-kawan. Kita buat pertanyaan kepada pelanggan. Okay, kita baca-baca akhbar, kita baca, tengok dalam internet. Dan itu semua kaji selidik. Mula awak rancang, awak fikir apa awak nak buat. Rancang, atau awak akan tengok kaji selidik kan, awak tengok dalam internet, cari bahan, cari bentuk dia. Lepas tu tanya kawan kan, tengok produk sedia ada, buat bacaan. Lepas tu baru kita buat lakaran ataupun lukisan. Okey. Setelah buat lakaran dan lukisan tadi, kita akan buat mock-up ataupun model. Setelah buat mock-up ataupun model, kita boleh menilai dan menguji. Dalam dah tengok model tadi tu, kita tengok apa lagi kekurangan, apa kelebihan. Kita tak apa kelebihan, tak apalah. Kalau ada kekurangan, kita akan tambah baik kita punya mock-up dan juga model. Dah siap tu baru kita buat pembinaan projek. Dalam pembinaan projek kita boleh pilih lah sama ada kaedah konvensional ataupun kaedah moden. Itu biasanya kalau awak mungkin akan guna kaedah konvensional lah, sebab kita tak ada mesin-mesin kan. Okey, kita tengok balik apa itu kaedah. Contoh kaedah konvensional dan moden. Okey, contoh memutar skru. Kalau konvensional kita guna pemutar skru yang biasa. Kaedah moden kita gunakan pemutar skru tanpa wire. Cordless screwdriver lah. Okey, dapat tak ni? Kelas? Dapat. Dengar tak? Dapat cikgu. Okey. Dengar. Perkara seterusnya kaedah merata melicin permukaan kayu. Okey, kalau konvensional kita guna ketam kayu macam ni rupa bentuk dia. Besar sikit lagi tak nampak. Okey, ni ketam kayu lah. Tapi kalau oleh kerana kita ada teknologi moden, kita guna mesin pelelas. Okey. Memotong kayu, gergaji tangan. Oleh ada gergaji moden, kita guna mesin gergaji jig. Kita boleh guna mesin gergaji jig. Mengecat, kalau konvensional brush cat. Kaedah moden, kita guna mesin penyembuh lah. Kita gunakan mesin penyembuh. Okey, kemudiannya untuk kaedah konvensional dengan moden tengok perbezaan ni lah. Mungkin dalam kita menghasilkan sesuatu produk, mungkin kita gabungkan dua-dua ataupun kita gunakan salah satu sahajalah. Okey, awak punya nak buat projek kan, mungkin awak akan gunakan pemutar skru, mungkin awak gunakan mesin pelelas. Okey, awak menggunakan mesin gergaji, tapi mungkin nak mengecat awak guna brush cat. Jadi awak gabungkan maksudnya konvensional dan moden. Okey, ataupun awak boleh gunakan kaedah konvensional sepenuhnya ataupun moden sepenuhnya. Okey. Perbandingan masa. Perbandingan aspek-aspek daripada perbandingan teknik pembuatan konvensional dan juga dalam kaedah moden. Aspek masa konvensional lama, moden cepat. Kalau konvensional hasil tidak seragam, moden seragam. Kenapa hasil tak seragam?
Kalau konvensional sebab kita guna tangan kan. Contohnya awak nak buat labu sayur. Labu sayur menggunakan tangan tu kan. Awak labu sayur. Awak labu sayur. Pernah dengar? Tahu. Baru pertama kali Pernah, dengar. pernah. Pernah, Kan, pernah. kan? Labu sayur pernah. Okey. Contohnya nak buat labu sayur kan, kita guna tangan. Jadi bentuk dia berbeza-beza. Tapi kalau kita buat pasu bunga ataupun kita buat contohnya botol air lah. Botol air juga kan. Labu sayur tu pun buat simpan air kan. Kalau kita buat botol air plastik apa weh, tengok dia keadaan moden sama je semua, betul? Hasil dia kan? Betul. Okey, kos konvensional tinggi, moden rendah lah, sebab kita biasanya kalau guna keadaan moden kita nak buat keluarkan dengan skala yang besar, banyak. Bila banyak, modal dia jadi rendah. Okay, tenaga kerja. Tenaga kerja kemudian Malaysia, okey, orang konvensional ni mempunyai kemahiran yang tinggi lah kalau nak buat keadaan konvensional ni. Contohnya nak buat gasing kayu. Kan? Kalau kita ni tak semua orang boleh ukir atau mengukir lah. Nak mengukir mencanting batik kan. Semua kena ada kemahiran. Tapi kalau kaedah moden, buat baju sekarang yang awak buat tu yang macam surat batik, baju awak punya baju apa? Baju beige, ada baju beige tak? Tak ada baju beige. Tak ada baju beige lagi. Nanti kalau awak tengok baju beige-beige lain kan, dia ada macam corak-corak batik kan semua. Okey, tak apalah, nanti buat. Nanti dah akan datang boleh buat. Okey, kalau awak tengok baju batik yang dicanting, okey, batik tradisional dicanting, orang yang nak buat tu kena mahir. Okey, berbanding dengan batik yang di print. Okey, sama je semua. Jadi orang itu kena mahir mengendalikan mesin lah supaya bentuk dia dapat sama. Okey, kuantiti konvensional ni terhad lah. Okey, moden kita boleh hasilkan dengan kuantiti yang banyak. Kualiti tiada piawai, maksudnya kualiti dia berubah-ubah. Ada yang bagus, ada yang tak bagus. Kalau kita tengok batik yang dicanting tu, ada yang cantik, ada yang tak. Tapi kalau yang moden, kalau awak tengok baju batik mata bawah lah senang kan. Sama je semua kan. Jadi kualiti dia sama. Estetika dia tinggi, maksudnya nilai kesenian dia, estetika dia macam seni lah, tinggi. Kalau moden ni dia estetika dia terhad pada sesuatu corak yang telah kita tetapkan. Boleh? Sambung? Boleh. Boleh. Okey, membuat lakaran model 3D bermaklumat. Okey. Lakaran model 3D digunakan untuk memvisualkan idea daripada pereka bentuk. Okey. Ini tadi lakaran dalam bentuk 3 dimensi, kita boleh tengok awak punya idea. Okey kan, kalau saya cakap lah contohnya. Okey, saya nak bina patung, ada kepala, mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, lepas tu pakai subang, lepas tu rambut dia panjang pada bahu, agak-agak sama bayangan saya dengan bayangan awak. Kalau saya cakap Sama. sama. Ya ke? Betul ke sama? Okey, rupanya tak. Rupanya saya membayangkan benda yang lain. Okey, muka orang lain lah, bentuk muka yang berbeza lah. Okey, contohnya lah, macam kita bila kita lukis, bila kita lakar, kita dapat tunjukkan kita punya idea yang sebenar berbanding kita bercakap. Okey. Okey. Reka bentuk. Dalam lakaran boleh dimanipulasi dalam keadaan sekalian dan bentuk alam semula atau bokeh. Reka bentuk dalam lakaran juga kita boleh ambil daripada alam semula jadi ataupun dalam bentuk geometri. Yang kita dah pernah belajar dulu kan tingkatan 1. Ambil idea daripada alam sekitar. Ingat tak? Terlupa dah. Ingat tak? Masa tingkatan 1. Okay. Ingat. Yang tempat buaian tempat duduk tu kan dia ambil idea daripada sarang burung tempur kan, betul tak? Buaian ada tunjuk gambar buaian tu. Okey, itu contohlah. Okey, lakaran dihasilkan mesti mempunyai maklumat penting seperti bahan, saiz, warna dan lain-lain. Okey. Lepas tu mesti rujuk elemen dan prinsip reka bentuk untuk menghasilkan lakaran. Elemen. Okey, contoh lakaran. Okey. Ini.
Fidget spinner kan. Mungkin ada orang buat macam ni je. Lakar. Okay, lakaran 1. Sorry. Mungkin ada orang lukis macam lakaran 2 dalam idea dia. Dan mungkin ada yang buat macam lakaran 3. Itu menunjukkan idea lakaran lah berbeza-beza setiap orang. Kalau saya suruh awak lukis fidget spinner kan mesti nanti berbagai-bagai bentuk kan. Sebabnya mempunyai idea yang berbeza. Okay. Okay, saya teruskan lagi. Menganalisis lakaran model 3 dimensi. Okey, lakaran terbaik kita pilih untuk jadikan kita punya projek akhir. Itu maksudnya kita analisis lah. Lakaran ni tadi kita boleh lukis lebih daripada satu. Untuk kita pilih yang terbaik. Okey. Lepas tu dah pilih yang terbaik, kita tengok pula apa kecacatan, apa kekurangannya. Kita boleh buat lakaran penambah baikan nama dia. Okey, yang seterusnya. Okey. Ini tak apalah jadual tak penting. Okey. Okey. Membuat acuan dalam model 3 dimensi. Okey, kita ada beberapa kaedah nak menghasilkan model 3 dimensi. Antaranya yang pertama, kalau buku teks tu awak boleh tengok muka surat berapa tu. Muka surat 31. Muka surat 31 boleh tengok. Okey, kaedah tuangan, kaedah acuan, kaedah pembentukan, kaedah pemisinan ataupun kaedah sambungan. Okey, ada 5. Ada 5 kaedah. Yang pertama kita tengok tuangan atau kita panggil casting. Okey, proses membentuk produk melalui proses peleburan dan menuang ke dalam acuan yang telah disediakan. Maksudnya tadi kita ada satu acuan macam ni. Kita tuangkan bahan yang kita perlukan tadi, bahan dia, dan dia akan menghasilkan satu benda. Yang ni lah. Kita besarkan sikit supaya nampak. Ni casting ni. Alamak lepas. Ni kan, dia ada acuan dia. Bila dia buka, dia masukkan, dia tuang, dia akan hasilkan benda yang dia nak lah. Itu dia panggil sebagai tuangan, casting. Okey. Yang kedua adalah, faham tak ni casting ni? Tuangan ni. Okey. Kelas? Faham Cik. Okey. Contohnya kita nak buat apa? Apa bahan yang menggunakan kaedah casting ni contohnya? Contohnya apa? Pisau? Pisau bukan? Parang bukan? Tuangan, cikgu lupa nak beritahu. Tuangan ada 2 jenis. Satu tuangan sejuk, satu tuangan panas. Yang dalam gambar ni tuangan panas. Kalau tuangan sejuk macam mana? Tuangan sejuk pernah dengar plaster of Paris? Pernah dengar? Ada eksposi dengan eksposi dia. Pernah nanti kita belajar. Itu dia ada 2 tag. Apa yang awak tahu? Apa awak tahu dulu itu tuangan ada 2 jenis nanti, iaitu panas dan sejuk. Nanti kita akan detail lagi apa itu tuangan panas dan tuangan sejuk lah. Okey. Okey. Tuangan panas ni maksudnya kita kena cairkan dia lah. Contohnya kalau nak buat apa, akan pernah tengok bola golf yang padat tu. Pernah tengok bola golf yang padat? Pernah. Itu merupakan teknologi tuangan. Kalau awak tengok cawan plastik. Perasan nak cawan plastik? Cawan plastik. Kalau awak tahu ada cawan plastik tu ada juga macam ada satu bentuk apa ni belakang tu macam awak tengok ada macam benda bulat-bulat macam mana saya tunjuk tak ada juga. Itu dia menggunakan kaedah tuangan lah. Okey. Dia untuk menghasilkan ni dia buat acuan macam tu, dia tuang bekas dia, lepas dia keluarkan jadi cawan plastik ni. Itu pun kaedah tuangan juga. Okey. Okey, seterusnya acuan. Acuan ni senang lah. Macam awak nak buat kek, kuih. Kita buat acuan, tuang dalam dia.
Okey. Satu kaedah tuang. Sorry tadi saya balik pada tuangan. Tuangan contoh inilah plastik ni. Okey, asal dia bekas macam ni, dia ada bekas, lepas tu dia inject daripada bawah. Sebab tu kalau awak tengok ada bawah dia ni, dia ada macam, kalau tengok plastik yang kan bawah dia ada macam benda bulat-bulat kan. Ada tak? Ada perasan tak? Ada. Betul kat cawak. Benda bulat-bulat tu sebenarnya itu tempat kawasan dia isi tuangan tadi. Dia masuk dalam bekas, dia isi, lepas tu dia menjadi ikut bentuk ni. Bila dia buka acuan tu, dia keluar hasil benda ni. Yang bentuk bulat tu adalah tempat dia asal tuang dia. Dia tuang kecil. Jadi kalau macam ni acuan dia sangat nipis lah. Nampak acuan saya tunjuk ni? Okey. Okey. Jadi plastik kalau awak perasan ni, plastik kalau awak perasan dia banyak gunakan kaedah tuangan. Sebab tu dia akan hasilkan benda-benda bulat-bulat sini ni. Ini asalnya adalah tempat mula dia menuang benda tu, acuan dia. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada acuan lah. Acuan pula dia macam senanglah. Siapa yang biasa buat kuih, pernah buat kuih, tak boleh acuan kan, dibentuk. Itu acuan. Okey. Lepas tu kita biarkan dia keras, kita keluarkan dia. Itu acuan. Okey. Pembentukan forming. Yang ni kecil. Okey, yang ini pula mengubah bentuk bahan menjadi bentuk yang dikehendaki. Contohnya sekeping besi, kita masuk dalam mesin, dia akan menghasilkan satu bentuk yang lain. Contohnya zinc, atap rumah, zinc rumah. Tahu pernah tengok zinc tak? Okey, dia masukkan dalam mesin, dia dapatlah bentuk gelombang-gelombang lah tu, untuk tu. Ataupun apa lagi saya nak bagi contoh lain. Daripada zinc rumah. Ada lagi contoh lain yang awak tahu agak-agak pembentukan melalui forming ni? Pisau. Boleh juga terima. Kita masukkan, asalnya dia adalah sekeping besi. Masukkan dalam mesin, dia boleh menghasilkan pisau. Okey. Okey. Bonet kereta. Pernah tengok bonet kereta tak? Tahu bonet kereta? Bonet kereta depan dengan bonet belakang. Itu asalnya dia adalah besi, sekeping besi sekeping zinc ataupun besi yang dimasukkan dalam mesin, maka terbentuklah bentuk dia tu. Okey. Pintu kereta dia asalnya adalah sekeping benda juga yang dibentuk untuk menghasilkan bentuk kita kehendakilah. Biasanya plate-plate besi. Lepas tu baru disambung, dipatri, disambung, baru dia jadi pintu. Kalau awak tengok. Okey. Itu contohlah bentukan. Pemesinan. Membuang sesuatu bahagian yang lain untuk kita menghasilkan bentuk yang kita kehendaki. Ini pernah tengok tu. Apa nama dia? Kita gunakan mesin larik untuk buang bahagian yang kita tak nak. Contohnya awak ada sekeping plate besi, awak tulis nama kat situ kan. Itu dipanggil pemesinan lah. Betul tak? Pernah tengok tak? Ada sekeping plate besi, lepas tu diukir dengan nama. Kan? Biasa kat piala, nampak piala? 4x100 kan? Tak? Ataupun awak punya medal yang besi tu kan? Dia ukir, jadilah bentuk yang lebih menarik. Asalnya dia adalah satu blok logam, lepas tu diukir, dapatlah apa yang kita nak. Okey, itu dipanggil pemesinan. Dan seterus, macam mana? Okey, yang terakhir adalah sambungan. Ini kita guna patri lah. Kita guna pematrian. Contoh ni tadi yang digabungkan teknologi adalah pembentukan forming. Jadi daripada sekeping besi, okey. Lepas tu digabungan dua keping besi dicantum dengan kaedah sambungan tadi, maka dapat satu produk yang lain. Contohnya asalnya pintu kereta tu hanyalah dua keping. Yang luar enggak yang dalam. Disambung, dipatri, jadilah pintu kereta. Faham tak ni? Faham. Okay, faham Okey, seterusnya mesin dah, sambungan dah, patri lah, biasanya kita guna patri lah, join. Okey, guna gam pun dikira sebagai sambungan jugalah. Guna gam pun dikira sebagai sambungan.
Okey. Mana satu bahagian lain dia sambung dengan bahagian lain, itu dia panggil sebagai sambungan. Okey. Okey, model. Model ialah satu bentuk yang menyerupai bentuk asal lah. Model ada dua, iaitu banyak sangat yang tengah awak tu, pening banget. Okey, model statik. Okey. Dihasilkan untuk menunjukkan rupa bentuk sebenar. Okay, kita ada dua model. Yang pertama model statik. Dihasilkan untuk menunjukkan rupa bentuk sebenar produk. Lepas tu penilaian dilakukan dari segi rupa bentuk, warna, saiz dan juga pembuatan. Okey, statik ni maksudnya kita hanya nak menggambarkan punya rupa bentuk je lah, warna dan saiz. Kemudian kita ada dua, yang kedua adalah model berfungsi. Dihasilkan untuk menilai kefungsian beberapa bahagian pada produk. Menilai dia secara pergerakan sesuai dengan cantum. Okey, yang ini yang berfungsi lah. Yang model yang berfungsi, kita nak tahu setiap fungsi bahagian-bahagian tersebut. Okey, boleh? Boleh tak ni? Boleh ke tidak? Boleh. Nak sambung lagi ke cukup setakat ni? Cukup setakat ni kot? Boleh? Cukup setakat ni lah. Kena saya sambung lagi? Ke saya nak sambung lagi? Boleh. Mana-mana je boleh. Mana-mana je boleh Awak dengar je kan? Lepas tu sambil boleh buat benda lain Okey, tak apalah, saya setakat ni dulu. Minggu depan kita boleh sambung lah, kita habiskan. Jadinya untuk tugasan supaya awak tak sibuk sangat nanti, tak banyak sangat kerja. Saya nak awak buat muka surat 13, 14, 15, 16. Okey. Berapa cikgu? 13, 14. 13, 14, 15, 16. Okay. 17 cukup lah sampai muka surat 17. 13 sampai 17 saja cikgu. Ya betul, 13, 14, 15, 16, 17. Sikit je, ada dua line je. Sekejap je tu kalau awak buat. Okay. Conventional, okay. Lepas tu ni yang kemudian lah 17 sahaja. Okey, itulah sampai 17 saja. Boleh? Boleh. Boleh. Oh, saya lupa nak bagi awak punya kehadiran ni. Sekejap. Saya boleh bagi kehadiran. Sekejap. Okey, satu lah kita punya kelas. Saya nak. Okey, latihan muka surat 13 hingga 17. Okey, untuk exam kita masuk topik mechanical dan juga apa tadi? Masalah sesuai inventif. Masalah inventif lah. Itu usaha sahaja. Okey. Kemudiannya